Kes fail nombor CC59-2001. Saya editor podcast Syahidah Sarhid. Episod pertama, Anthony Le. Diari Mahkamah. Patutkah aku teruskan dengan kerja gila ni? Tapi kalau orang nampak macam mana Kalau aku kena cekup macam mana? Dia tawarkan banyak duit. Dengan duit ni macam-macam yang boleh aku buat. Tapi kalau aku tak buat, matilah aku kena bunuh. Pada 14 Mei 2001, Anthony Le Wee Tieng telah mengupah seorang budak lelaki berusia 15 tahun untuk membunuh isterinya Cik Annie Leong Wai Mun sedang pasangan itu di tengah-tengah proses perceraian. Cik Leong, 30 tahun, seorang ejen insurans, diserang remaja itu ketika pulang untuk mengambil pena di flat ibunya di tingkat 4, blok 923 Hougang Avenue 9. Remaja lelaki itu telah mengelar leher dan dada Cik Leong serta menikam bahagian belakang badannya berkali-kali. Cik Leong meninggal dunia beberapa jam setelah dikejarkan ke Hospital Tan Tock Seng. Minat terhadap kes itu dapat dilihat apabila perbicaraan di mahkamah lebih 100 orang membanjiri kawasan luar bangunan sementara 60 lagi mengisi ruang bilik mahkamah. Dokumen mahkamah menyatakan bahawa sebelum Cik Leong ditikam, Le telah bertemu dengannya di kolong blok 923 Hougang Avenue 9. Beliau telah naik ke atas untuk mengambil pena bagi menandatangani beberapa dokumen yang telah dibawa Le. Dalam kenyataan Le menegaskan dia tidak bersalah. Katanya dia tidak tahu siapa yang telah membunuh isterinya selepas beliau meninggalkannya. Dalam rayuannya, Le berkata dia difitnah. Malah semasa upacara pengebumian, Le kelihatan teramat sedih dan dilihat berdiri di tepi keranda mendiang isterinya. Sebelum kejadian pada 9 Mei 2001, Le telah diperkenalkan kepada remaja berusia 15 tahun, antaranya termasuk Gavin Ng Jin Wei, Sia Che Hao, Vigneswaran Son of Krishnan dan Kong Ka Cheong. Le telah mengemukakan tawaran untuk membunuh Cik Leong dalam perbualan gurauan kepada mereka dengan ganjaran $100,000. Dalam golongan remaja itu, Le telah mengenal pasti 3 orang. Eng, Sia dan remaja tertuduh yang dinamakan sebagai Zack dalam dokumen mahkamah untuk melakukan pembunuhan itu. Le meminta Sia membunuh Cik Leong dalam perbualan di flatnya di Pasir Ris. Bagaimanapun, Sia menolak dan menyarankan agar dia cuba mendapatkan khidmat seorang pembunuh profesional. Namun, tugas itu tidak terlaksana. Pakar psikologi klinikal yang juga pengasas I'm Possible Psychological Services, Encik Muhammad Haikal Jamil menyentuh bagaimana anak muda sering menjadi sasaran pelaku untuk melakukan aksi kejam mereka. Jadi pemuda yang didekati itu adalah seorang remaja. Dan remaja itu seringkali minda mereka belum berkembang dan sebenarnya. Sebagai seorang kanak-kanak hingga menjadi dewasa, minda kita akan berkembang dari sebelah belakang ke belah hadapan. Jadi di belakang minda kita itu adalah tempat di mana ada natural dan fungsi-fungsi yang penting seperti bernafasan, digestion, dan apabila kita ke depan, dia punya more advanced function akan berkembang. Jadi apabila seorang tu berada di tahap remaja, selalunya minda bahagian emosi mereka sudah akan berkembang sepenuhnya. Jadi mereka tu penuh dengan emosi. Tapi bahagian hadapan minda mereka di mana kita membuatkan perancangan, decision making, logical thinking, planning, itu masih belum lagi berkembang dan sepenuhnya. Jadi apabila seorang dalam tahap masa remaja,
dia akan melakukan sesuatu penuh dengan emosi. Dia tidak akan fikirkan tentang apakah consequences yang akan dihadapi dengan melakukan sesuatu. Jadi itulah satu perkara yang pertama. Yang kedua ialah kerana bila seorang tu dalam usia remaja, dia masih mencari identiti mereka. Dia tidak mempunyai satu identiti yang stable yang akan membiarkan dia tu untuk mengelakkan daripada melakukan sesuatu yang dia tidak ingin. Elakkan daripada menjadi seorang yang reaktif. Kerana kalau kita penuh dengan emosi, kita akan melakukan sesuatu dengan secepatnya. Jadi dia harus berfikir dengan sebenarnya. Untuk remaja dalam kes ini juga, dia ingin mendapatkan sesuatu. Dia diberi upahan 100,000 kalau dia akan dapatkan membunuh isteri Anthony Le. Jadi kalau kita fikir, budak ni dia mahukan sesuatu. Tapi kalau kita tidak mahu menjadi seorang yang reaktif, kita fikir apakah cara-cara lain untuk kita mendapatkannya. Kerana selalunya kalau kita memilih jalan yang mudah untuk mendapatkan apa yang kita ingini, selalunya akan mendatangkan consequences yang negatif. Ikuti bagaimana Anthony Le merancang pembunuhan isterinya Cik Annie Leong dalam bahagian kedua episod pertama Diari Mahkamah. Pada 9 Mei 2001, Eng dan remaja tertuduh Zack pula telah menemui Le di restoran McDonald's di Pasir Ris. Mereka dikatakan telah diberitahu bahawa Le membenci dan berhasrat membunuh Cik Leong kerana tidak membenarkannya menemui anak perempuannya Evelyn berusia 4 tahun. Le menugaskan Eng membunuh Cik Leong sementara remaja tadi ditugaskan sebagai pengawas. Eng kemudian diajak ke flat Le dan dikatakan telah ditunjukkan cara mengelar mangsa menggunakan bantal peluk. Bagaimanapun, Eng menarik diri daripada komplot itu. Pakar psikologi pengasas I'm Possible Psychological Services, Encik Muhammad Haikal Jamil berkata, ada kalanya pasangan yang sedang berhadapan dengan perceraian akan bertindak secara emosional. Selalu dendam itu kita fikirkan sebagai satu emosi yang negatif, kerana dendam tu akan mendatangkan rasa marah, kadang-kadang akan dalam kes ini yang mendatangkan satu pengorbanan nyawa kepada seseorang itu. Tetapi dendam atau perasaan dendam atau mungkin marah akan ada kerana ketidakadilan dalam sesuatu hubungan itu. Dan saya ingin menekankan bahawa rasa dendam, rasa marah kepada pasangan kita, ini adalah satu emosi yang tidak semestinya negatif. Ramai orang memikirkan bahawa emosi dendam, emosi marah itu adalah satu emosi yang negatif. Tetapi ia boleh mendatangkan emosi yang positif kerana ini akan memberikan kita satu signal untuk melakukan sesuatu untuk mengimbangi ketidakadilan itu. Tetapi apa yang membuat rasa dendam atau rasa marah itu menjadi sesuatu yang negatif adalah kita punya respon kepada emosi itu. Jadi rasa dendam tu tidak salah, cuma responnya. Jadi dalam kes Anthony Le ini, dia punya responnya adalah membunuh isterinya. Jadi kalau kita mempunyai perasaan dendam dengan pasangan kita, perasaan marah, yang penting ialah ini adalah saya ingin menekankan bahawa ini satu emosi yang wajar ada jika orang itu tidak adil atau melakukan sesuatu yang tidak yang melakukan injustice kepada diri kita. Tetapi adakah cara itu yang kita ingin mengatasi rasa perasaan itu adalah satu yang tidak baik? Dan mungkin ada cara untuk berkomunikasi, ada cara untuk kita mungkin we have to be assertive, mungkin menekankan bahawa ini adalah sesuatu yang tidak baik, satu yang harus dilakukan dengan cara yang lain untuk mendapatkan kita punya keperluan emosi itu. Dan ada kalanya kalau berkomunikasi itu bukan sekadar kita hanya berbual dan memberitahu kepada orang itu, kita juga harus mendengar, mencuba memahami, bertolak ansur, bertukar pendapat. Dan kadang-kadang kalau rasa dendam, rasa marah itu amat mendalam, mungkin penting juga untuk mereka mendapatkan sokongan profesional daripada orang luar. Mungkin menjumpa seorang kaunselor, seorang ahli psikologi untuk menjadi orang tengah. Walaupun gesaan Le terhadap dua remaja sebelum ini gagal, dia tidak berputus asa. Le dikatakan telah menjanjikan wang sebanyak $100,000 kepada remaja tertuduh Zack untuk pekerjaan seminit itu. Dia mempengaruhi Zack dengan menyatakan bahawa wang itu hanya dapat diperolehi Zack dengan sekelip mata berbanding dengan orang lain yang terpaksa kerja 4 tahun untuk kumpulkan wang sebanyak itu.
Pada 10 Mei 2001, Le dan remaja tertuduh Zack telah mengadakan perbincangan terperinci tentang cara membunuh Cik Leong. Le mengupah remaja itu $100 untuk membeli perkakas seperti sarung tangan, pisau, topi keledar dan kad modul pengenalan pelanggan atau SIM card. Remaja itu dibawa ke flat Cik Leong di Hougang. Le cuba mengajak isterinya supaya bertemu dengannya. Namun remaja tersebut tidak berjaya melakukan pembunuhan. Antara 12 dengan 13 Mei, Le dikatakan cuba menghubungi remaja tadi berkali-kali dan meminta agar mereka bertemu. Le telah memberi sejenis pisau Jepun dan dikatakan mengancam membunuh remaja tersebut jika permintaannya tidak terlaksana. Pada hari kejadian 14 Mei 2001, remaja tertuduh itu tiba di rumah Le sekitar 9 malam. Dia mengikuti latihan untuk mengelar Cik Leong sebelum berkunjung ke Hougang bersama Le. Le kemudian telah menghubungi isterinya dengan alasan menandatangani beberapa dokumen. Cik Leong diminta naik ke flat supaya mengambil sebatang pen. Dalam pada itu, Le telah menghubungi remaja tersebut dan memberitahunya Cik Leong berada sendirian di dalam lift. Daripada maklumat tersebut, remaja itu kemudian menyerang Cik Leong dari belakang. Leher beliau dikelar, dada dan bahagian belakang badan Cik Leong ditikam bertubi-tubi. Remaja itu kemudian menaiki teksi ke Taman Pasir Ris untuk membuang pisau yang digunakan itu. Siasatan polis yang diketuai ASP Richard Lim Benggi dijalankan sebaik mereka menerima kes ini. Polis telah menyiasat kawasan di mana jenayah berlaku dan mendapati satu petunjuk akhbar muka depan akhbar yang terkoyak. Surat khabar ini telah digunakan remaja 15 tahun itu untuk membalut pisau. Semasa sesi interogasi bersama Le, dia tidak mahu bekerjasama, agresif dan menolak sebarang pelibatan terhadap pembunuhan isterinya. Ini menimbulkan keraguan kepada pihak polis kerana selalunya jika seseorang pasangan itu meninggal dunia, pasangan yang lain akan bekerjasama dan mahu memastikan pembunuh itu dibawa ke muka pengadilan. Ini yang menyebabkan pihak polis melihat Le sebagai suspek utama dalam pembunuhan itu. Ikuti perbicaraan antara Anthony Le dan remaja tertuduh dalam diari mahkamah. Semasa perbicaraan, remaja tertuduh yang dikenali sebagai Zack telah memberitahu Mahkamah Tinggi dia tidak mempunyai niat untuk membunuh jika tidak kerana hasutan dan paksaan Le. Ketika memberi keterangan, pelajar menengah itu berkata 2 percubaan membunuh Cik Leong sebelum itu gagal dilaksanakannya kerana dia tidak yakin dan berasa berbelah bagi. Berikut merupakan soal jawab di mahkamah antara Peguam Bela remaja tertuduh Encik Peter Ong dengan remaja tertuduh Zack. Anda mempunyai 2 peluang untuk membunuh. Kenapa anda melakukannya pada kali ketiga? Saya sedar saya tidak ada peluang lain. Kalau saya tidak laksanakan rancangan itu, Anthony akan terus ancam saya. Apakah Anthony tahu anda terlepas peluang itu? Ya, saya hubunginya di telefon. Anthony naik marah dan dia suruh saya melakukannya walaupun anak perempuannya ada di situ. Apakah Anthony meninggikan suaranya? Suaranya garang. Saya naik takut. Apakah yang berlaku pada peluang ketiga untuk membunuh itu? Anak perempuannya tidak ada bersama Cik Leong. Kemudian saya menyerangnya. Selepas tu saya lari dan turun tangga. Saya berjalan ke perhentian bas secepat mungkin. Saya naik teksi bertentangan perhentian itu. Saya ke pantai Pasir Ris untuk membuang pisau itu. Jadi, adakah sesiapa memberitahu anda cara membuangnya? Anthony. Berikut pula merupakan soal jawab antara Peguam Bela Le mendiang Encik Subas Anandan dengan remaja tertuduh Zack. Anda telah dipaksa melakukan pembunuhan oleh seseorang, tetapi anda tidak melaporkannya kepada sesiapa. Saya tidak fikirkannya pada waktu itu. Adakah munasabah bahawa anda telah diancam, tetapi anda tidak membuat laporan polis? Saya rasa keliru tentang Anthony menyuruh saya membunuh isterinya.
Ini adalah seorang manusia yang mendesak anda supaya membunuh. Anda berusia 15 tahun dan bukan 5 tahun lagi. Apakah yang perlu dikelirukan? Anda tidak menjawab soalan saya kerana anda sebenarnya tidak ada rasa keliru, betul? Saya rasa keliru. Apa yang perlu dikelirukan? Apakah anda fikir dengan mengatakan anda keliru, anda boleh terlepas dari hukuman? Saya menyatakan kepada anda, apabila anda berkata anda keliru, anda berbohong. Saya tidak bohong. Saya hanya rasa keliru ketika tu. Melihat pada kes ini, pengasas I'm Possible Psychological Services, Encik Muhammad Haikal Jamil berkata, memang ada kalanya mudah untuk remaja dimanipulasi. Untuk ibu bapa untuk mengelakkan anak-anaknya mereka daripada terjebak dalam kancah jenayah, hubungan antara ibu bapa dan anak itu amatlah penting. Dan apabila saya katakan hubungan ini, bukanlah hanya hubungan di waktu ada anak itu ada masalah atau sesuatu yang terjadi. Sebaiknya apabila tidak ada masalah, when everything is okay, that is when kita invest masa kita, perhatian kita, dan ini akan mengeratkan hubungan kita. Kerana apa-apa nasihat yang saya akan beri lepas ni, kalau hubungan ini tidak kuat, ini tidak akan mendatangkan apa-apa faedah apabila kita cuba melakukannya apabila anak itu menghadapi masalah. Dalam kes ini, remaja lelaki yang dikenali sebagai Zack telah didapati bersalah atas pembunuhan pada Disember 2001. Dia dijatuhi hukuman pada 5 Disember 2004. Namun disebabkan umurnya di bawah 18 tahun ketika itu, dia terlepas daripada hukuman gantung. Dia bagaimanapun ditahan tanpa tarikh pembebasan sehingga satu tempoh yang akan ditentukan berdasarkan pertimbangan Presiden. Remaja lelaki itu dibebaskan pada 2018 setelah sekitar 17 tahun dalam penjara. Melakukan pembunuhan tersebut ketika berusia 15 tahun, lelaki itu yang kini 32 tahun telah diberi pengampunan oleh Presiden Halimah Yaakob atas nasihat Kabinet. Ini dipercayai merupakan kes pengampunan Presiden yang pertama diberikan Puan Halimah sejak beliau memegang jawatan tersebut pada September 2018. Menurut laporan yang pernah diterbitkan akhbar The Straits Times sebelum ini, pesalah tersebut dikatakan menunjukkan tingkah laku dan kemajuan baik ketika dalam penjara. Malah beliau merupakan pelajar terbaik dalam kelasnya di sekolah penjara bagi peperiksaan GCE peringkat O dan meneruskan pelajaran untuk mendapatkan ijazah. Ibunya yang dikenali sebagai Cik Dorcas Lee, 60 tahun, berkata beliau sering berulang-alik antara penjara dengan pejabat kampus universiti untuk mendapatkan penilaian bagi tugasan dan peperiksaan anaknya yang mendalami jurusan bahasa Inggeris dan pengajian perniagaan. Beliau juga telah mempelajari alat muzik harmonika dan gitar ketika di penjara. Dengan pengampunan ini, apakah maknanya kepada sistem keadilan negara? Adakah ia bermaksud jika jenayah meski sehingga pembunuhan dilakukan oleh seseorang yang berusia 18 tahun ke bawah, bermakna individu itu terlepas daripada hukuman gantung? Peguam Muhammad Zul Ikram dari IRB Law menjelaskan. Sekiranya kita kembali kepada dia punya definisi berdasarkan undang-undang di Singapura, individu yang berusia 21 tahun ke bawah dianggap sebagai minor. Untuk mengembangkan definisi minor ini, kanak-kanak yang berusia 7 hingga ke 16 tahun mereka dianggap sebagai juvenile. Biasanya mahkamah juvenile atau the juvenile courts akan mengambil tindakan penjenayah seperti pencurian, gang related offences gitu. Dengan itu, kanak-kanak yang berumur 7 tahun ke bawah, mereka tidak akan bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan. Ini berdasarkan daripada Section 83 of our Penal Code. Namun kanak-kanak yang antara 7 hingga 12 tahun, mereka tidak akan bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan seandainya kanak-kanak tersebut tidak mempunyai kemantangan yang sesuai untuk memahami kesalahan tersebut. So maksudnya oleh itu pihak mahkamah mereka ada peranan untuk
berdasarkan faktor-faktor yang dan situasi yang dipertikaikan lah, in that sense. Tapi bagi individu yang berumur 16 hingga 20 tahun pula, mereka merupakan anak muda yang dianggap matang dan lebih menyedari terhadap akibat sebuah jenayah yang dilakukan. Berdasarkan kerumitan kesalahannya, kes akan ditentukan oleh mahkamah yang tertentu, bukan semestinya daripada youth court. It can also be dari mahkamah yang lebih tinggi lah. Tetapi hukuman yang akan dijatuhkan untuk kanak-kanak of this range 16 ke 21 tahun, dia berbeza. Dia berbeza dengan penjenayah yang berusia 21 tahun ke atas. Ini disebabkan mereka dianggap sebagai penjenayah yang muda. Maksudnya mereka dipercayai dalam lingkungan usia ini mereka lebih muda dan mereka boleh berubah lah dalam society masyarakat kami. Maksudnya kalau penjenayah itu bawah daripada 21 tahun, seperti kalau mereka 18 tahun contohnya, mereka tidak akan dihukum matilah kalau mereka membunuh. Sebab-sebabnya dia considered young offenders, dan prinsip hukuman yang mahkamah ikuti lain daripada penjenayah yang umur daripada 21 tahun ke atas lah. Bagi Anthony Le, dia telah didapati bersalah atas pembunuhan isterinya Cik Annie Leong. Di mahkamah, Le tidak mengakui penglibatannya dengan alasan dia hanya bergurau dengan remaja itu dan tidak menyangka dia akan melaksanakan rancangan tersebut. Timbalan pendakwa raya Loh Cheong Yeo bagaimanapun membidas alasannya itu. Le katanya akan mendapat manfaat daripada kematian isterinya, meraih untung daripada penjualan rumah maisonette mereka yang berharga $480,000 dan mendapat hak penjagaan anaknya Evelyn Le 4 tahun. Le menyimpan dendam terhadap Cik Leong setelah beliau memohon cerai. Ketika menjatuhkan hukuman, Pesuruhjaya Kehakiman Tay Yong Kwang berkata rasa terkejut dan prihatin yang Le luahkan serta tangisan pada hari pengebumian isterinya merupakan satu lakonan semata-mata. Mahkamah Tinggi menolak rayuan Le pada Mac 2005. Le yang ketika itu 34 tahun telah dihukum gantung pada 6 Oktober 2005 di penjara Changi. Keluarga Madam Leong dikabarkan telah meneruskan kehidupan seperti biasa, tetapi perasaan mereka tentang pembebasan pesalah tersebut hanya mereka saja yang tahu. Sekian dahulu dari saya, editor podcast #Notapis Diari Mahkamah, Syahidah Sarhid. Diari Mahkamah.